mungkin tidak tahu yang mereka boleh tawarkan daripada NGO Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Negeri Melaka sendiri, dan juga syarikat korporat Telekom Malaysia yang terlalu banyak produk yang sebenarnya boleh menjadi usaha online di rumah ataupun di pejabat. Dah sentuh sikit pasal program-program yang pernah dilakukan oleh DPM sebelum ni, seperti IM Usahawan, program mentor-menti juga ada, dan ada panggil infak ilmu, dan juga kadang memanggil tokoh-tokoh ternama seperti hari itu kita panggil daripada Maidin, Dr. Amir Ali Maidin turun ke Melaka untuk memberi sedikit ucapan sharing mengenai usaha kesawanan. Jadi sebenarnya mungkin tahun ni apa yang boleh diketengahkan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Negeri Melaka? Terima kasih Hasbi. Sebelum saya sentuh berkenaan dengan perkara tersebut, saya nak sambung sikit dengan apa yang Ramlan sebut tadi berkenaan dengan perniagaan melalui internet. Kalau kita pergi ke negeri China, saya pergi ke sana 2 tahun lepas. 2 tahun lepas lagi kita dah ada di jalan-jalan. Kalau nak beli air di tepi jalan yang harganya RM2.5 atau RM3 atau RM5, dia dah pakai e-wallet, WeChat punya wallet terutamanya. Pakai scan saja dan peniaga dah dapat. Jadi di sini kita masih lagi belum dapat capaian seperti yang tersebut. Mungkin ianya belum popular kerana kita tak rasa secure dengan sistem yang kita ada, ataupun mungkin juga capaian internet tu belum menyeluruh kepada usahawan kita. Itu sebab kita di Dewan Perniagaan amat berbesar hati dapat betul kerjasama dengan Hasbi dan juga TM untuk mempromosikan TM terutamanya Unify. Dan saya sendiri di office dah merasakan hebatnya Unify ini, dan kita rasa amat bangga dan juga bertuah dapat servis yang sebegitu laju. Yang saya nak sampaikan adalah dalam masa seminggu yang lepas kita ada isu yang mula daripada China, dan ini telah dalam masa seminggu escalate ataupun meningkat dengan drastiknya, bukan sahaja daripada segi penerimaan terhadap pelancong daripada China, tetapi oleh kerana di seluruh Hubei, Wuhan, ada 11 juta orang di sana, semua sekali yang kena lockdown dalam 35 juta orang, ekonomi aktivitinya terhenti. Makanan nak dihantar ke dalam negeri Wuhan pun ada masalah, nak keluar pun ada masalah. Dan saya kira ada ramai yang terkesan dengan perkara ini. Pertama sekali, contohnya kalau kita tengok Alipay, Alibaba, ataupun kalau yang popular di sini Shopee, banyak sebenarnya dia punya supplier adalah dari China, dan kita mungkin rasa kurang selamat menerima barangan daripada negeri China. Pasal kita tak tahu sekarang ni virus ni katanya boleh merebak melalui cecair saja, tapi kita tak tahu kalau daripada segi barangan dan sebagainya adakah ianya boleh ditransmit, pasal dia dah mutate daripada beberapa generasi kan. Dan 2 hari lepas virus H5N1 jadi perkara saya berniaga dan usahawan di Malaysia untuk menggunakan internet ini supaya barang-barang kita sendiri boleh dihantar kepada pelanggan, dan ini adalah satu peluang yang saya rasa bukan datang setiap hari, once in probably in a lifetime lah. Kalau kata siapa-siapa yang dah bersedia dengan Unify, dengan channel distribution channel melalui post dan courier dan sebagainya, memang inilah peluang yang dinanti-nantikan. There's always two sides of the coin. Okay, satu baik, satu tak baik. Jadi yang baiknya kita ada peluang. Dan ini kalau kita tengok daripada segi
trade war daripada US dan juga China yang telah berlaku beberapa bulan. Malaysia mungkin kurang mengambil peluang daripada apa yang berlaku, dan daripada apa yang saya faham, perniagaan-perniagaan yang besar daripada negara China relocate daripada China kebanyakannya ke Vietnam. Indonesia dapat sebahagian daripadanya, Malaysia dapat sedikit sahaja daripada limpahan peperangan ini. Dan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia memang ada membantu beberapa perniagaan daripada China untuk relocate operasinya ke Malaysia. Cuma disebabkan oleh tarif yang dikenakan kepada China oleh US adalah lebih tinggi daripada tarif yang dikenakan kepada Malaysia untuk bawa masuk barang ke US. Dan ini adalah satu peluang kepada ahli-ahli Dewan Perniagaan, usahawan di Malaysia untuk bekerjasama dengan usahawan-usahawan daripada negeri China. Okey, berkenaan dengan aktiviti kita pada salah satunya adalah infak ilmu. Okay. Infak ilmu ini kita buat kerjasama dengan Yayasan Ibnu Hayyan, salah seorang daripada kita punya ahli, dan juga jawatankuasa kita lah, ahli jawatankuasa kita. Dan infak ilmu ini memang kita adakan setiap bulan. Kalau dulu memang setiap minggu Hasbi, dan rasanya Hasbi ada 2 atau 3 sesi dalam infak ilmu punya sesi kan. Tapi hujung tahun lepas kita ada sedikit masalah. Kita punya main facilitator kita, saudara Azizan, kena stroke. Mungkin terlalu sibuk dengan infak ilmu dia kena stroke, dan ada beberapa program yang kita terpaksa tunda dan atau batalkan kerana beliau sebagai tonggak dalam program tersebut terpaksa berehat. Dan walau bagaimanapun bermula tahun 2020 ini, alhamdulillah kesihatan beliau telah kembali pulih, dan kita telah mulakan semula infak ilmu ini. Dan kita harap infak ilmu ini kita akan dapat buat sekurang-kurangnya 2 kali setiap bulan, setiap minggu yang pertama dan minggu yang ketiga selalunya. Dan ini akan memberikan manfaat kepada ahli-ahli kita dan juga ahli-ahli AM usahawan. Tahun dulu Cik Ramlan, kita salah satu program infak usahawan, infak ilmu yang kita popular adalah tajuknya bagaimana mengambil gambar cantik guna handphone. Yang ini untuk mereka ambil gambar untuk masuk dalam iklan-iklan mereka dalam Facebook ataupun WhatsApp. Jadi rupanya ada teknik-teknik bagaimana nak ambil gambar ni. Kalau kita yang biasa ni ambil gambar, patutlah keadaan nampak macam gelap, dan daripada angle yang tak menarik dan sebagainya. Jadi kita repeat program infak ilmu bagaimana ambil gambar cantik guna handphone. Kalau tak silap saya 3 kali. Pasal kelas tu penuh. Kita punya strategi adalah semenjak tahun 2017 kita tak buat program yang secara besar. Maknanya kita tak ada kumpulkan sampai 200-300 orang. Yang mana kita punya outreach walaupun nampak macam ramai yang datang, tapi personalisasi dalam 300 orang punya yang bagi ceramah mungkin tak dapat bagi ilmu yang lengkap dan detail. Dan yang nak tanya soalan ni pun mungkin was-was nak tanya soalan pasal 300 orang memerhati kan. Jadi kita buat dalam satu grup yang kecil, maksimum dia 35 orang dalam satu kelas. Jadi ianya adalah lebih
terurus, diurus dan juga lebih efektif. Salah satu program yang kita buat dulu adalah dengan CGC, Corporate Corporation. Saya amat sedih kerana yang datang dalam 18 orang. Kalau saya ingat betul 18 orang. Tapi oleh kerana semua yang datang tu adalah yang telah bersedia dengan dokumen-dokumennya, dengan dia punya profil dan sebagainya, pegawai CEC yang datang tu boleh proses masih tu juga. Jadi daripada 18 punya dokumen dah lengkap, dia pada hari itu juga dan submit pada hari itu. Jadi 12 orang dah memang lengkap dan juga pegawai kata ini insya-Allah boleh lepas. Jadi itu adalah satu perkara yang memberi semangat pada kita untuk meneruskan ilmu sehingga sekarang.